Apa yang mulanya berlaku ni? Macam you perasan you dah tak boleh control temper lagi. Sebenarnya Kak Sarimah ni orang yang pelembut, macam very easy going person lah. Just tiba-tiba Kak Sarimah jadi macam start to become a monster lah. There were maggots all over the house. Banyak benda yang tak kena. Then we just not ourselves. I was disastrous. Itu merupakan petanda-petanda tentang adanya benda-benda asing ataupun ilmu sihir ni kan. Nampak tak muka orang yang buat awak tu? Saya kata saya tak nampak. Dia paksa juga tutup, nanti awak nampak. Adakah orang yang terdekat ni? Dia cakap memang aku nak kau mati. So I actually wanted to stab her. Lepas tu ada azan. The knife just dropped. I was hanging by the last thread, the last of faith. Nyawa dari badan tu dah... Belum lagi. I went into a space ke seberang ruang. In that nothingness, I found oneness. Misi kehidupan Kak Sarimah ni dah berubah selepas melangkah ke alam itu. Misi hidup sekarang apa? Penyelamat. Dalam kehidupan ini, manusia akan diuji. Ada yang gugur dengan ujian itu, ada yang dapat mengatasinya. Tapi percayalah, dalam keadilan yang Maha Kuasa ni, manusia itu diuji atas kemampuan mereka sendiri. Kemudian, bila kita diuji dan bila kita ni jatuh sakit, kita juga pernah dengar akan perumpamaan bahawasanya sakit itu adalah pengampunan dosa. Dan sakit itu mensucikan manusia dan juga memartabatkan manusia itu ke peringkat yang lebih tinggi. Dan kita percaya apabila manusia itu berniat bahawasanya aku ingin jadi lebih baik, dia akan sakit atau dia akan diuji. Bila dia diuji, kemudian dia akan menjadi manusia yang lebih sempurna. Sebab they will never be the same selepas mereka baik sakit. Tidak begitu, Cik Sarimah? Betul tadi. Kakak setuju sangat-sangat. Jadi, Kak Sarimah telah menjalani proses yang sangat sukar dalam kehidupan. Dan hanya Tuhan saja dan Kak Sarimah saja yang tahu betapa sakitnya dan betapa peliknya sakit tu. Tapi sebelum kita bicarakan tentang sakit ni, boleh tak Kak Sarimah ceritakan sedikit tentang kehidupan Kak Sarimah sebelum jatuh sakit ni? What was life like for you? Sebelum jatuh sakit tu, hidup seperti suri rumah tangga biasalah. Punya 3 orang anak yang masih kecil. Tolong suami, jaga rumah, jaga ibu yang sedang sakit. Itu semua ujian ringan lah, biasa kita hadapi. Hidup bahagia walaupun orang kata cukup tak cukup, ada tak ada. Tapi tak ada masalah lah. Masih mampu teruskan juga kehidupan. Tak ada serious challenges in life lah. Susah tapi bahagia, betul? Bila mulanya ketidakbahagiaan tu datang? Maksud saya, bila Kak Sarimah ni mula perasan akan detik-detik yang aku ni sakit tapi aku tak sakit? Okey, bila kita perasan banyak benda yang tak kena, benda kecil jadi besar, then we just not ourselves, we have the least control over things that we do, secara sedar tak sedar, and then keadaan keliling semua makin buruk lah, makin tertekan, we lost our direction, you just not yourself, things just simply turn out wrong and bad. Pada tahun berapa tu? That was in 1999. Berapa lama sakit ni? Sakit hampir 2 tahun. 2 tahun suami menderita lah. Anak-anak, mak. Apa yang mulanya berlaku ni? Macam you perasan you dah tak boleh control temper lagi. Sebab sebenarnya Kak Sarimah ni orang yang pelembut. Tak tahu nak marah, tak tahu nak cemburu. Macam very easy going person lah. Just tiba-tiba Kak Sarimah jadi macam start to become a monster lah. I think the beast was let out and then I simply transformed. I'm just not myself. Siapa yang menjadi bangsa utama ni? Family, suami, anak-anak, even my mom. Apakah antara perkara yang awak lakukan sebagai monster terhadap mereka ni? I was disastrous. Ya, I nak marah, I nak pecahkan barang, I nak apa yang ada kat tangan I campak, I buang macam. Nak mengamuk je? Ngamuk je. I even hantukkan kepala I kat tembok, tendang tembok. But why? That's the thing, you see. Out of no reason. Tapi rasa kemarahan tu, and then rasa sakit sangat dekat dalam kepala tu, yang paling dalam tu. Rasa macam dipulas-pulas, macam sometimes I even ran out of breath, sampai muntah, sampai tersesak nafas. Malam tidur tak? Tidur-tidur bangun lah, tak macam lena lah. Mimpi yang bukan-bukan. Jadi bila suami cuba betulkan ataupun anak-anak pun ditegur ni, adakah awak menerimanya? Tak boleh, saya tak boleh ditegur. Jadi how long since 1999 ni? It started with a few months and then it surpassed a year.
Berlarat-larat lah. Ya, ada bantuan lah. Adik-beradik, suami, mak semua suruh pergi berubat and all that. Kita cuba ikhtiar juga, tapi it just doesn't work. Tapi sebelum tu, adakah awak ni seorang yang pembersih ni? Ataupun orang yang sederhana bersih ni? I'm actually quite, orang kata apa? Perfectionist Oh, okay. I tak boleh tengok benda sangat, I tak boleh tengok benda. Okay. Mesti kalau straight lah. Ya. Kalau baju nak kena sama warna lah. Ya, mesti macam nak hari gosok, ni lah kan. mesti nak matching. Jadi masa time sakit tu rumah bersirak tak? Sirak tak turun tadi. There were maggots all over the house. Oh dear, really? Yes, my husband was smoking and suddenly in the ashtray tu, abu rokok tu bergerak-bergerak. So when we look closer, it was a group of maggots. Macam mana maggots boleh masuk dekat dalam abu rokok tu kan? Exactly. And the kitchen, in between the tiles, wherever I look, whatever I turn over, biasanya ada kain ke alas kaki kan, mesti ada maggots. Panik tak? Tak panik, ngamuk-ngamuk. Ambil blender tu buang kat luar tingkap. Seriously. 1 bulan tak tahu berapa blender lah kat pakai. Rumah tu ada tak orang yang lalu ke jiran lalu cakap rumah tu busuk? Tak ada. Tapi ada seorang tu suruh kakak gantung buah kondo. Saya. Less than 1 week, memang dah meleleh lah air. Dah bonyok. Busuk. Ada busuk dah. Jadi itu merupakan petanda-petanda tentang adanya benda-benda asing ataupun ilmu sihir ni kan. The best part is when my husband comes home, muka dia tak macam my husband, macam muka husband orang lain. Tu yang selalu buat gaduh. Nanti kakak Alau dia keluar, saya go out, go away, you're not my husband. Macam itulah. Jadi apa yang dia lakukan? Dia keluar juga? But he's my husband lah. Yalah. Ya. Tapi Dia layankan lah. Macam dia tahu kakak sakit kan. Jadi macam dia tak nak mudaratkan kan. Nanti ada anak-anak semua dalam rumah kan. Ada mak. So dia macam mengalah je lah. Dia banyak bersabar. Ya, anak pun tak tahu buat apa. I didn't actually remember how they grew up. Tapi Alhamdulillah ada mak waktu tu. Walaupun dia sakit, uzur. Tapi masih boleh bantu kakak tengok anak-anak lah. Jadi siapa yang mula syorkan yang awak ni cari obat? Mak saya lah, kakak saya. Apa yang dia cakap? Cakap ni nak perlu bantuan lah, panggil ustaz ke apa ke. Dia cakap dengan my husband lah. My husband kata okey lah, kita ikhtiarkan. Jadi kali pertama pergi jumpa tukang ubat ni, apa yang berlaku ni? Macam-macam lah dia. Macam I witness and I knew what's going on, but I couldn't react. Tahu setiap pergerakan diorang, setiap cara diorang tu semua memang. Apa yang diorang suruh you buat ni? They came with flat rocks. They use the batu yang lepeh ni, kononnya tangkap syaitan lah dekat tembok air kat rumah. Okey. So dia dah baca-baca, lepas tu dia tekap dekat tembok, dia jalankan batu tu kan. Macam dia halau syaitan tu keluar lah. Adakah benda tu mujarab jadi? Not at all. Okey. I keep seeing things, I keep feeling things. So jadi selepas berumur yang pertama tu, ada tak yang perkara-perkara pelik yang awak disuruh lakukan ni dalam proses untuk baik ni? Ada juga tapi kakak tak layan lah, tak buat lah. Ada tak yang suruh minum air? Minum air kan sampai kembung, habis suruh pakai tangkal tu, pakai tangkal di tanah. Oh, kena pakai tangkal juga? Ada buatkan macam tali ke, macam bungkusan lah. Banyak pakai buat peninding lah. Ya, pakai satu, nanti nak gantung kat pintu lah, gantung kat tingkap lah. Okey, pun tak jalan? I think because I myself tak nak disbelieve all this thing. Jadi selepas dia, siapa lagi yang datang? Ramailah orang datang atau kita bawa kakak pergi sana. Kadang-kadang I just rebah, pingsan. Kadang-kadang tengah keluar ke, tengah tunggu taksi tepi jalan pun, tengah mengajar kat classroom pun boleh pingsan. Sesak nafas and then muntah. And then sakit kepala tu lah yang buat nak antukkan kepala kat tembok, nak hilangkan sakit kepala tu. Bila nak pingsan tu tak ada tanda-tanda dia? Ada. Macam CD scratch, macam glitches. Cik cik cik, suara orang pun dah tak boleh dengar. Just do lip reading. Dan tahu-tahu dah unconscious. Macam it just fade off into the background. Yes. Like you are being sucked far away. Sebutkan tentang Tok Bomo yang last kali awak pergi berubat. Apa dia suruh awak buat? Dia kasih air. Lepas tu dia suruh jalan keluar pintu. Terus muntah sebanyak-banyak muntah. Awak muntah? Muntah. Apa yang keluar? Air, lendir. Semua keluar. Sampai tak ada benda nak keluar. Sihat lepas tu? Tidak? Sama juga, datang-datang juga. Masih tak berubah? Tak boleh juga. Itu kira bomo yang nombor berapa yang awak dah pergi berubat tu? Tak tahu. Tak boleh kira lah. Berpuluh ada? Belasan aku sampai cakap, tak nak lagi lah, tak nak. Nanti air ronta lah, tarik, kena paksa masuk kereta, pergi, tak nak juga. Oh, macam drama jugalah. Worse drama. Ini betul-betul bukan cuak.
Adakah Kak Sarimah ni pernah satu ketika tu macam meraung ke, just tak tentu pasal terjerit-jerit ke? Yeah, it's Just even macam worse than you that lah. Terbalikkan meja. Oh, kuat, Mengamuk. Yeah. Dekat mana terbalikkan meja tu? Macam kat rumah lah. Macam ada geram sangat tu. Pernah juga kedai makan tiba-tiba nangis. Tengah tunggu nak order prata. Lepas tu ada orang yang dia selalu macam orang kurang siuman lah budak ni kan. Dia selalu kalau orang tengah makan nanti kat duit minta duit. Tapi dia kakak tengah baring kepala kat atas meja kan. Dia datang, dia pegang, dia usap kepala kakak. Kesian kakak. Orang nak buat kakak kasih mati Tiba-tiba dia cakap gitu out of nowhere. So my brother and sister-in-law was there lah. So lepas tu kakak mengamuk. I just couldn't control. I lost control myself. Kenapa tak orang suspek Kak Sarimah ni gila? Ada orang cakap kakak tak sakit. Tapi dah hilang akal. Bila orang kata you gila ni, apa yang you rasa ni? I just nak sepak je muka dia. Oh, masih marah lagi. Masih. So much anger. Yes, because I know I tak gila. I sakit tapi I tak gila. I masih boleh dengar dan tafsir apa orang cakap tentang diri saya. Oh, jadi masih boleh fikir lah. Cuma tak boleh cuma control. tak boleh control. Tak ada. The remote is simply not with me. Somebody else is controlling. Yes. Bila you kata someone else is controlling you, apa yang you tak boleh control ni? Kadang bacaan surah tak boleh habis. Tunggang terbalik. Okay. Tak boleh nak. Macam otak tu dia kasi switch on. Kasih marah je. Dia punya senyum sekejap je. Lepas tu distraktif lah. Perubatan tu mahal tak? Mahal. Terperanjat bila kakak saya kata dia minta upah 300. Berapa banyak yang awak dah habiskan untuk ubat baik je? Agak-agak dah. Mungkin ribuan jugalah. Sebab kalau satu bomo minta 300-400, kalau dah belasan. Tapi I really didn't know because I'm not the one who paid lah. It's my husband or my family. Sebab nak tengok kakak baik kan. Tu Alhamdulillah dah dapat keluarga yang betul-betul prihatin. But do you believe in spiritual healing? Waktu tu tak. Sampai ke tahap mana awak ni sakit ni, selama berapa tahun ni, baru jumpa dengan orang yang betul-betul ubat ni? Yang peliknya, yang samakan Kak Sarimah, is bukan orang lain. Tapi dengan izin Allah lah, diri sendiri. I was being cornered until I have no one to turn to but him. Okey. Kita tahu bahawasanya kalau kita bertemu dengan orang-orang yang boleh mengubat ni, kadang-kadang ni dia kasi kita bayangan tentang orang yang melakukan kejahatan ke atas diri kita ni kan. Dia suruh tutup mata. Kita nampak tak muka orang yang buat awak tu? Saya kata saya tak nampak. Dia paksa juga tutup. Nanti awak nampak. Saya tak nampak juga. Lepas tu yang rasa kemarahan tu lah. Rasa macam nak ambil batu tu nak campak dekat orang tu. That's why I say I'm very destructive at that stage. Macam nak marah orang, nak pukul orang. Jumpa tak dengan orang yang melakukan kejahatan ni ke atas Kak Sarimah ni? Ya. Dia sendiri yang confess. Dia confess? Dia datang? Yes. You tak? Sebab kakaknya orang tak suka tuduh, tak suka dengar bomo cakap itu, cakap ini. Jadi bila dia datang? Bukan dia datang, kakak pergi jumpa dia. Oh, jadi siapa yang memberikan bayangan yang awak nak kena pergi jumpa dia? Nampak didatangkan lah. Oh, dalam mimpi datang? Dalam tidur. Dalam tidur dia datang, jadi awak pergi jumpa dia. Awak serang dia ke awak tanya dia? Belum tanya baik-baik. Lepas tu? Lepas tu jadi tak baik. Because dah jadi monster kan, dah jadi beast. So at last dia confess lah. But why? Because she wanted my happiness. Bukan wang ringgit ke, kakak pun bukan kaya ke, ada kereta besar ke, barang kemas sampai leher ke lantai ke, tak ada. But? So it's the intimacy that I have with my husband. Dia cemburu sangat. Adakah orang yang terdekat ni? Itulah double whammy. Orang yang terdekat dan dipercayai. Family ke orang luar? Orang luar. Tapi awak sangat percaya pada dia lah. Cuma dia cemburukan awak. Ya. Tapi tak nampak lah. Dia punya niat dia tu untuk hancurkan tu tak nampak lah. Dia dilampirkan dengan kasih sayang. Dilampirkan dengan pertolongan. Jadi kita rasa perbuatan tu ikhlas. Tapi bila dia kata apa yang aku kasih kau tu semua, aku dah bawa pergi bomo. Bomo tu dah asapkan. Makanan, garam, gula kau semua aku dah mantra-mantrakan. Baju yang aku belikan anak-anak kau semua tu aku dah asap. Minyak wangi semua. Dia dah rosakkan satu keluarga. Ya, saya. Dengan aku sendiri. Bukan kakak tuduh, bukan apa. Awak tak bagi dia? Tangan jalan tak time tu? Jalan. Oh, awak bagi juga? Auto kira macam. Oh, marah betul lah. Marah betul. Sebab saya juga tahu awak ni merupakan seorang ahli silat kan? Tapi jadi harimau berantai tak? Selepas baik lah. Selepas saya kakak baik. I just want to distract myself. I got myself involved with silat lah. Jadi bila awak tampar dia sekurang-kurangnya, awak tampar dia tu kan, dia tak
Dia tak panik ke? Marah sangat ke? Dia macam dah caught off guard lah. Dia macam, my time has come. Yes. So apa yang kakak sampaikan pada dia semua betul. Ha? So dia dah been cornered. It was also with proof lah. So Dia memang nak jahanamkan satu keluarga. ya saya. Betul. Dia cakap memang aku nak kau mati. Tu yang keluar pada mulut dia. So aku boleh ambil tempat kau. Pengakuan dia. To take over your husband lah. Semualah kebahagiaan kakak. Dia single mother ke? Mother of 4. Tapi solo ke dah ada suami? Ada suami. Pun dia nak suami orang. Tu yang buat geram tu. Tak. Geram lah. Geram-geramnya. Itu yang buat kerusi melayang. Then like there was a bottle of jam and I threw at her. I limpah kat dia. Luckily dia dapat elak and the jam broke. The bottle broke and because dalam tu jam sticky kan, it stuck to the wall. So after I threw the bottle, I saw the butter knife. So I actually wanted to stab her. But anak dia keluar daripada bilik. Lepas tu ada azan. It was Zuhur. The knife just dropped. Wah. I think I was saved by the azan. Otherwise I become a murderer and I will be behind bars by now. I was glad Allah saved me. Ada tak awak pernah jatuhkan niat yang awak ni ke saya ni, ya Tuhan berikanlah aku petunjuk untuk aku cari orang yang melakukan ni? Ada tak doa-doa yang awak lakukan atas diri awak ni? That was when I was seeking for the answer before she confessed. What kind of answers were you looking at? What is going on behind my back? I want to know what is the truth. And like, why are people doing this to me? Aku tak buat salah dengan orang. Aku lakukan orang sebaik-baiknya, berbaik dengan orang. And I have to raise my children. I have to take care of my mom. With the condition, if I end my life now, I don't die alone, but I will drag my husband, my children, and my mom to die with me. Hidup dalam sebuah kematian, mati dalam sebuah kehidupan, which is equivalent to a zombie lah kan. So, yeah, I said, no, I cannot die. My children need me. I will rescue my marriage. I will rescue my mom. I need to come back. So looking back, do you think itu adalah hidayah yang Tuhan beri? No. It was just, I was hanging by the last thread, the last of faith. And I went deep. I fell deep into the deepest hole, baseless. I keep on falling. Sambil jatuh tu macam tahu bila nak habis, bila nak game. But sempat kakak berdoa, harap jangan ada lain orang yang akan jatuh dalam lubang ni, yang kakak jatuh ni, biar kakak ambil semualah. Jadi bila timbul daripada lubang hitam tu kan, the first thing you do is to... When I was in total darkness, kakak disentap keluar. Macam nyawa dari badan tu dah Belum lagi. Yes, I went into a space ke seberang ruang. And daripada jauh kakak nampak setitik cahaya, setitik. So when it comes closer, it turns and become a line, and then one dot again, and then a line. So I know it's a blade of light, sebilah cahaya. And as it drew closer, it just slashed me, and I vaporized into nothingness. Okay. And in that nothingness, I found oneness. Subhanallah. Jadi anda bertemu dengan apa yang perlu dilakukan dalam hidup. Adakah ni atas doa yang kakak minta? Kita minta nak jadi baik. Mungkin kita minta doa jadi kakak semua. dan juga orang-orang yang sayang kakak, mak kakak, adik-adik, suami semua yang nak kakak baik. So mungkin atas doa-doa mereka jugalah. Selepas tu apa yang berlaku ni? Banyak benda-benda pelik lah. Macam kakak mimpi, tapi mimpi tu menyambung, ada kesinambungan, ada, it's like a series of dreams. Yeah. But it's not a dream. Dia macam it's just that you pergi ke seberang ruang. Macam reality mimpi tu, antara sedar dengan tidak sebenarnya. Yeah, it was in actually prasadar. Di bawah sedar lah. Yeah, prasadar. In that space tu apa yang berlaku? Okay, it was a out of body experience.
when you say you are out there, it's not that you terbang ke you float, but it's you travel, and then you met with makhluk, advanced being, I would say, because they're very yang berbeza lah. yang Ya, berbeza, okay. and then like bercahaya. Yalah. Seindah-indahnya tempat tu dan kerja apa manusia tu secantik-cantiknya lah. Yang lelaki setampan-tampannya tak pernah nampak dekat muka bumi ni. Adakah itu perkara yang awak minta? Tidak, kakak tak minta macam itu. Kakak cuma minta pertolongan je, to give me that chance to live on. Peluang tu adalah hidayah, bukan? The hidayah came when me without realising it, when I was brought under a light. Ya. Then dia suruh sujud. Dan bila kakak sujud, ada cahaya atas. Ada kalimah la ilaha illallah. Bisa. Bila muka kakak sujud atas lantai tu, terus jadi macam cair. I feel it's very cold and it's liquid. I think that was the cleansing part lah. So, apa yang terjadi, apa yang dirasakan oleh Kak Sarimah selepas tu? How do you feel after that whole process? Sedih sangat-sangat. Sedih macam mana ni? Sedih sangat-sangat pasal satunya terharulah pasal Allah masih sayangkan kakak. Dia selamatkan kakak. Ada terasa macam banyak dosa ke dulu? Itulah maksudnya tu. Walaupun kakak akui lah apa keburukan semua datang dari diri kakak sendiri. Kecuaian, kelalaian. Dan mungkin ini adalah cara Allah nak balikkan kakak ke pangkal asal, fitrah kejadian kita. So, dari situ kakak belajar. Jadi, misi kehidupan Kak Sarimah ni dah berubah selepas kejadian itu kan? Selepas melangkah ke alam itu. Apa yang Kak Sarimah lakukan sekarang ni? For me, because when I receive the gift, it's adalah untuk hulurkan bantuan, untuk menyelamatkan orang yang akan langkah kepada kegelapan lah. Sebelum orang masuk, you tarik lah. Tapi dia mesti ada signal lah. Kalau macam itu kerja Tuhan untuk to teach him or her lesson, I cannot intervene lah. Tapi kalau macam ada tugasan, kata yang I need to help, baru kakak help. How do you recognize these people? The signal just come. Ilham tu datang? Saya. Kalau Dia macam just saya ni perlu tak ditarik keluar dari kegelapan ni? You want me to say it live? Boleh, tak apa. Adi, you are already the light. Oh. Mudah-mudahan kalau diizin Tuhan. Yeah. Tapi saya fikir banyak lagi sekali yang saya harus pelajari daripada Kak Betul. Sarimah ni. Bila sebut tentang menjadi manusia yang berada di bawah lindungan Yang Maha Kuasa ni kan, tell us what kind of person you are right now. I'm still sekedil-kedilnya manusia yang masih perlu banyak belajar. Nothing special about me. Semua yang special adalah kurnia, anugerah dari Allah, pinjaman. Betul. So yang patut kakak manfaatkan pada gunakan sebagai wadah untuk tolong orang-orang yang Sebut tentang tolong ni, Kak Sarimah juga tolong anak-anak yang terbiar. Boleh ceritakan sikit tentang macam mana ni boleh ambil anak-anak angkat ni? Okey. Bila Kak Sarimah ceburi bidang silat ni kan, so Kak Sarimah asuh anak-anak yang daripada preschool, primary school sampai ke yang dewasa lah, teenagers. Ni lepas dah baik ni baru masuk silat dah ni? Proses nak baik. Because I distract myself. Umur berapa tu? 33, 34. Masih boleh bersilat ya? Boleh. So it's not too late to try lah? Yes, never too late. Okay. You can fly. Masa dah jadi mak pun boleh apply jadi bersilat. That's how I started as parent. Nak galakkan anak-anak silat. So join dorang sekali lah pakai uniform. Lama-lama then I was offered to take the instructorship. Baru me and husband jadi instructor lah. So siang kak mengajar di childcare, malam silat. And through that also kakak got to know youth at risk, several youth at risk. So I even housed them. I brought them home. Mak minta tolong jagakan anak. So I polish them to become champions. So after dah berubah, akhlak, adab semua dah ada, alhamdulillah dah pulangkan pada parents dan keluarga diorang. Jadi Kak Sarimah berikan kasih sayang dan rutan, bukan? Tak. Rutan tak? Sayang-sayang aja. Bila sebut tentang youth at risk ni, selalunya mereka ni orang yang nakal lah, degil sikit. Betul. Jadi macam mana you nak bentuk orang yang nakal ni? Cara tersendirilah is through the use of the gifts. Bila katanya anak-anak ni kata I kasih orang current. Kalau saya electric jog macam kalau saya minta sikit boleh? you tahu Pokemon? Pikachu.
what do you call it, yang thunderbolt tu kan. Kalau saya minta sikit boleh? You must be joking, right? Tak. Yalah, mana tahu No, like, it's just that when boleh jadi pandai. But I know there are trapped feelings or trapped energy in the child. So I find out what is the bottom of the problem. So actually my hands are the one that get info from Macam the spiritual person. healing lah. It's actually not healing. It's just extracting info. So then alamak. daripada tu baru kita bagi dia punya nasihat that comes in. Through love with lots and lots. Do you think you're designed to help people like this? Actually, also I didn't know. It's also, I discovered this by surprise lah. Ada tak orang yang tuduh you ni fraud ni? Macam ini no. bohong lah, So ini far tak ada. bohong cari makan lah. Tak ada. Tidak ada tuduhan. Saya, kalau orang tu panggil saya bomoh, saya tak layan. Jadi awak ni antara manusia yang terpelihara kira. Masya Allah, saya cuma cakap Allah sayang saya je lah. Itu yang kakak boleh cakap. So, dikirimkan untuk mungkin to do some rescue work. Itu je lah. Jadi misi hidup sekarang apa? Awak menjadi mangsa sihir, awak berjaya melepaskan diri awak dapat tahu tuan empunya sihir tu. Kemudian awak baik dan kemudian misi awak ni ialah untuk membantu orang. Selain membantu orang ni, apa lagi yang awak lakukan? Penyelamat. Penyelamat yang macam mana ni? Memberi motivasi sekira anak itu suicidal atau ibu yang dalam perjalanan yang pernah kakak tempuh. Dari situ kita boleh share lah kita punya experience, balikkan mereka ke jalan, ke dalam cahaya. Kita ni dalam hidup ni selalunya doktor tak cari pesakit tau. Pesakit cari doktor. Jadi awak yang mana satu? Doktor cari pesakit ke pesakit yang cari doktor ni? Saya ditugaskan untuk cari pesakit. Bukan untuk cari, it's just by chance lah. Kadang-kadang orang ni post dalam Facebook kan, and then just say, okay, go and help. Itu yang datang susahnya. Saya tak pernah jumpa orang ni, saya tak kenal orang ni, tapi nak kena tolong juga. So the convincing part, the part one is difficult. But once I started, I tell them things that they have not told anyone before, because we have not met, right? So macam mana you tahu? So, jadi bila you approach diorang ni, diorang tak panik ke? Diorang jadi pelik, orang tanda. Macam kena apa gitu. Cakap I don't want anything. I don't even nak upah kena apa. I just want to help. Purely help. That's it. Because where they are, the next step that they're going to, you're going to fall into that hole. Berapa ramai yang telah pun Kak Sarimah selamatkan sampai ke saat ini? Kakak tak tahu. Pasal kakak dah tolong, kakak lupakan. Dah tak nak ingat dia dah. Ada beratus ke? Ada beribu? Tak adalah. Habis? Mana yang that our path cross lah. Sebab tu bila kakak, orang datang rumah kan, kakak cakap kan, jangan anggap saya bomoh lah. Itu satu perkara yang dosa. Nanti percaya pada kakak pula kan, akidah ada orang lari. Kakak pun nak kena tanggung dosa dia kan. So tak boleh macam gitu. Dan sebut that way, nanti orang beratur panjang sampai MRT station. So tak nak lah. Tapi masih lagi membantu secara lahiriah, iaitu Kak Sarimah juga mempelopori Project Pencil. Saya. Okay. Jadi antara tugas-tugas yang membantu orang-orang susah ni, termasuklah Project Pencil ni, apa tugas Kak Sarimah dalam projek ni? Kita mengenal pasti keluarga yang memerlukan. Let's say diorang tak tahu mana nak minta tolong, SSO ke, FSC ke. So while waiting for approval by government agencies, that's where we come in. We supply them with groceries atau social support. Mana duit tu datang? Funding by friends, close friend contacts. Okay. Yeah. Dah berapa ramai kanak-kanak yang awak bantu ni? Kanak-kanak susah ni? So far in our Forbes Champ program education support ni, kita ada 30 anak-anak. They come from a very colourful background lah. Adakah budak-budak ni juga awak bantu dari bentuk spiritual juga? 1-2 lah. 1-2 Mana yang perlu nak kena kasih Karen. Saya pun nak lah Karen ni. Dan macam mana you stay positive all the time ni? Kalau ada sesetengah orang ni, bila dengar cerita Kak Sarimah ni, orang punya feeling tu macam luluh gitulah. Ya ke? How do you stay positive all the time? Sebab kakak dah tahu kakak punya matlamat hidup. Okay. Kakak dah kenal pangkal asal. Yeah. Kakak dah saksi keesaan dia, keakbaran dia. So, I have no question. I don't question all good or bad that comes my way. Jadi penting tak untuk manusia sejagat ni, manusia secara umum ni, mengenali diri masing-masing berlandaskan dengan agama yang mereka ada? Sangat perlu. Kenapa? Kalau kita tak berjalan di atas reda, kita jalan di atas apa? Adakah sekadar nyawa?
Kalau kita tak kenal pasti, kita akan hilang arah. Tak tahu nak pergi kiri, nak pergi kanan. So, agama lah yang akan pandu kita. Itu adalah kunci lah. But I learned it the hard way lah. I need to be lost, then I'm found. Shouldn't everybody felt that way? We are lost. Everybody is lost. Everybody is lost. Everybody is lost. Why do you say that? Only the chosen one are found. So how can we save ourselves? Get close to him. Okey, baik. Itu satu pesanan yang sangat baik. Jadi besok pesanan yang sangat baik daripada seorang yang pernah dianiaya, doanya mustajab. Daripada seorang ibu, doanya juga mustajab. Dan sebagai seorang Muslim, doanya juga doa yang akan dikabulkan Tuhan. Apakah doa Kak Sarimah ni sebagai penutup kita pada hari ini? Semoga kita ni semua ditempatkan di tengah-tengah rahmat Allah. Amin. Dilindungi daripada musuh. Sejauh bagaimana Allah jauhkan timur dan barat. Sentiasa di dalam cahaya. Dan yang paling kita takut adalah mudah-mudahan kita ni jauh dari tergoda, menggoda dan digoda. Baik daripada godaan dunia, syaitan, baik pun manusia. Baiklah. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Sarimah kerana sudi bersama kami. Satu cerita kehidupan yang sangat-sangat berbeza daripada apa yang kita bayangkan untuk seorang manusia, untuk seorang wanita. Tapi saya fikir dalam hidup ni tidak ada coincidence. Kita telah pun dirancang untuk bertemu dengan syarat-syarat yang tertentu dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kak Sarimah ini akan menjadi manfaat untuk kita semua, bagi yang mendengar atau bagi yang bakal terselamat oleh tangan-tangan Pikachu ni. Okay, baik. I choose you. InsyaAllah. Terima kasih Adia. Kembali. That's all for Keep It Coming. I am Sarimah. Terima kasih. If you enjoy our content, please remember to like, subscribe and turn on the bell for notifications.